Okay. So kita pergi kepada the second one. Kita dah tahu macam mana nak cari values ataupun construct table of values. Now we want to construct graph. Okay, example 2 ni adalah jenis soalan complete. Di mana A, kamu kena completekan table of values ni. Kemudian menggunakan table of values, you have to draw graph. So ini kita akan tengok macam mana kita nak baca untuk scale. Okay, scale. S-C-A-L-E, scale. Okay, let's look. Example 2. Complete the table of values below for the function y equals to 2x plus 4. Okay, you can use your calculator. Dalam kes ni guna calculator senang. Tak perlu cari. Cuma dia ada 3 sahaja ni. Dekat sini sahaja kamu kena isi. So bila dalam soalan tu gunalah your calculator. Isi So you should try. Y equals to 2x plus 4. Jadi when x is equals to negative 1. So y akan jadi 2. Okay. So when x is equals to 0. Y akan jadi 4. When x is equals to 2. Y akan jadi 8. Okay, complete. Okay, make sure you get this right. Ini yang paling simple sekali soalan boleh tanya. Okay, sekarang kita pergi kepada B. Now, using a scale of 2 cm to 1 unit on the x-axis. Okay, kita fokus kat sini. And then, dia ada perkataan N. 2 cm to 2 units on the y-axis. Okay, scale ni kita nak tentukan kita punya x-axis dengan y-axis. Apa ni grid kita? Okay, bila dia cakap 2 cm, dalam kertas graf kamu, okay, you see teacher buat ni hopefully clear. In your graph paper, daripada hujung sini pergi hujung sini adalah 2 cm. If you don't believe me, kamu guna kamu punya pembaris, kamu tengok. Okay. So dia daripada sini ke sini 2 cm dah. Dia akan ada 10 kotak kecil. Okay. Jadi dia kata 2 cm kepada 1 unit di x-axis. Jadi setiap 2 cm ni x-axis dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faham tak? Okay, x-axis. Dan y-axis 2 cm to 2 units. Jadi setiap 2 cm, sebab dekat sini pun 2 cm juga. Okay, di sini. So setiap 2 cm adalah 2 unit. Jadi 2, 4, 6, 8. Dia akan naik macam tu. Okay, sekarang kita nak kena tentukan. Kamu tengok nilai table of values kamu. Okay, so table of value saya nilai X ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minimum negative 2, maksimum adalah 3. Okay, pergi kat graph paper. Kita nak buat anggaran Kita nak buat anggaran. X saya ada 6 values. Okay, bermula dengan negatif 2 sehingga 3. Okay, so jadi kertas-kertas graf, tengok ada berapa garisan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tak perlulah start dekat hujung. Kamu boleh kedepankan sikit. So saya punya negatif 2 akan start kat sini. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Okay, faham
Jadi kat mana saya punya kosong tadi? Ni negatif 2, negatif 1, kosong. So kat sini kosong saya. Here. 0. Okey. Jadi bila dah tetapkan macam tu, buat garisan. Saya buat warna hitam nampak ke nanti ya? Nampak ke? Boleh ke? Sekejap. Kita padam-padam. Kenapakah dia di situ? Okey, buat kamu punya garisan. Okay, nampak ke garisan tu? You guys nampak kan? Please tell me kalau tak nampak Okay. So itu kita punya garisan yang pertama. Ini adalah aksis kita Okay, kemudian pergi kepada nilai Y. Table of values Y. Minimum kita 0. Maksimum kita 10. Still ada 6 values. Okay, 0 hingga 10 maksimum. Minimum 0, maksimum 10. Okay, jadi kita tengok. Kat graf ni, jelas dan nyata kat sini akan ada lebih daripada 6. Jadi tak perlulah bermulanya kosong kamu paling bawah. Kenapa paling bawah? Sebab makin naik atas dia akan jadi positif kan? Okay, so bolehlah letak kat sini kot kosong. Okay, kat sini akan jadi kosong. Jadi dekat kosong tu sama juga. Buat lagi satu garisan. Kenapa dia suka naik atas tu? Sekejap. Saya tak boleh tukar lah pula. Boleh. Okay, pergi sini. Alright. Okay, so hopefully you guys nampak. So nampak itu dah terhasilnya kita punya x-axis dan y-axis. Saya guna warna merah lah tak nampak sebab semua hitam. Y-axis, x-axis sebelah sini. Okay, origin case dulu. Tapi ni kena warna hitam Saya tunjuk ni untuk visible. Okay, so x kita 2 cm to 1 units. Jadi ke kanan dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Tak kisah nak buat lebih daripada maximum value of x tu tak kisah. Asalkan dia penuh. Kemudian negative 1, negative 2. Kenapa 3? Negative 2. Okay, nak buat paling hujung sekali. Negative 3. Okay, tak ada masalah. Okay, continue. Y kat bawah dia adalah 2 cm to 2 units. So negative 2. Naik atas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ikutlah sampai ke atas 16. Okay. So itu skill saya. Okay, mesti ingat skill ini ada satu markah. Kamu kena buat dengan betul. X-axis dengan Y-axis dua-dua kena betul untuk dapat satu markah. Okay, so dekat sini pastikan kamu punya skill X ada nilai X-nya di dalam table of values. Sebab nanti kita nak draw graph. Kalau tak ada nilainya macam mana nak buat? Okay. Okay. So sekarang
Teacher akan screenshot sekejap. Sebab teacher nak bawa benda ni ke graf. Okay. So ni teacher nak tunjukkan sahajalah. Okay, teacher akan bawa dia. Okay. Ni kita punya table of values. So teacher bawa ke sini supaya senang nak nampak. Okay. So sekarang kita start plot dulu. Plot maksudnya kita nak buat X. So plot mesti X. Okay, tidak boleh ada ni tak boleh. Tak boleh. Apa lagi? Titik macam ni pun tak boleh. Alright. Saya nak hanyalah X. Plot begitu. Menggunakan apa? Pensel. Pensel saja. Lukis graf, lukis aksis, tulis dia punya scale. Semua guna pensel. Tak ada guna pen. Okay. Alright. Pertama, nilai X negatif 2, Y is equals to 0. So pergi negatif 2, Y is 0. So lukislah plot dia. X. Okay, the second one, negative 1, 2. So negative 1, 2. So dia ada kat sini. Okay, seterusnya 0, 4. So 0, 4. Okay, next 1, 6. So 1, 6. Here. And then next 2, 8. So 2, 8. Ni atas. Okay, next 3, 10. So 3, 10. So dia ada kat atas ni. Okay, jadi kalau kamu tengok graf ni secara tidak langsung, dia nampak macam garisan lurus kan? Okay, bila nampak macam garisan lurus, kamu kena guna pembaris. Okay, guna pembaris Teacher tak ada pembaris. Jadi, teacher hanya akan menggunakan apps yang ada kat dalam ni lah. Alright. So, selesai. Guna pembaris, kena plot dia, cantumkan semua kita punya point-point koordinat tu, pastikan dia mesti melalui semua point. Jangan ada satu pun terlimpas ataupun CP-CP, tak boleh. Okay, pastikan dia mesti sampai point yang paling terakhir dengan point yang paling awal. Mesti sampai. Jangan ada gap, kita panggil lompong-lompong, tak boleh. Pastikan juga kamu punya pensel itu tidak terlalu nipis. Sehingga dia macam pudar, tak boleh. Okay, dan pastikan garisan ini di ketebalan yang sama. Mempunyai ketebalan yang sama dari awal sampai akhir. Okay, janganlah kat sini nipis, tiba-tiba dia tebal, lepas tu dia nipis. Tak boleh. Ketebalan mesti sama. Okay, clear? So itu dia, draw graph. So graph kita akan jadi macam tu. Okay, ada soalan tak? Okay, tak ada. Kita akan try satu lagi. Example 3. So, complete dulu table of values for the function y equals to 24 over x. Okay, ini nak tekan kalkulator. Tekanlah 24
And then kita ada A, B / C. Ni. And then baru tekan shift. Lepas tu baru tekan X yang merah tu. Okay. Baru kita tekan calculate. So nilai X kita yang pertama adalah -3. Jadi -3 values of Y dia adalah apa dia? Sekejap ni example 8. Okay. So -3 you should get -8 untuk Y. Okay, 1 you should get 24. And then X equals to 4, Y should be 6. Okay, so sekarang kita nak buat scale. So soalan bagi tahu. Using a scale of 2 cm to 1 unit on the x-axis. So still 1. Okay. And then 2 cm to 5 units on the y-axis. So dia ada gandaan 5. Kenapa ada gandaan 5? Sebab kamu tengok dia ada sehingga -24 hingga 24. Dia besar. Okay. Alright, kita tengok nilai X. Ada berapa value? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kita tengok kita punya graf. Ada 8 tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, cukup. So kita sama ada kena mula paling hujung dulu sebelah sini. Ataupun kalau mula dekat sini. So kita akan guna sehingga hujung. So teacher guna paling hujung sini So ni -4, -3, -2, -1, 0. So here will be my 0. So lukis kita punya axis. Okay. Betul ke tu? Alright. Kemudian pergi kepada Y. Paling kecil adalah -24. Tengok dia tak kat hujung. Dia ada dekat sini. Kenapa dia ketik 12 ni? -24 paling besar 24. Jadi since kita punya gandaan 5. Okay, so 0, 5, 10, 15, 20, 25. Tak adanya 24. So mesti 25. So paling kecil kita adalah -25. Okay. So pergi kat sini. -25, -20, -15, -10, -50. Okay. And then 5, 10, 15, 20, 25 sampai hujung ke atas. Okay, since teacher dah lukis kat sini, arrow dekat sini. Okay, jadi teacher akan mulakan paling bawah sekali. Okay, jadi kosong saya akan ada kat sini. Bukan kat sini lah. Dia akan ada kat sini kosong. Sebab teacher turun bawah 1. Okay, lukislah axis sekali lagi. Okay, so sekarang selesai. 0. Ini adalah teacher punya x-axis. Okay, atas ni adalah teacher punya y-axis. Tulis. Okay, so scale x-axis 2 cm to 1. Jadi 1, 2, 3. -1, -2, -3, -4. Okay, ada tak semua nilainya? Oh, missing satu lagi. 4 satu lagi. Okay, so ini kena hingga hujung. Cuba buat balik.
Okay, mesti hingga hujung. Okay, X kat sini 4. Okay, nampak kenapa kita kena buat sampai 4? Sebab nilai X kat atas paling besar adalah 4, paling kecil negatif 4. Okay, nilai Y pula. So, 0, negatif 5, negatif 10, negatif 15, negatif 20 dan negatif 25. Okey, kat atas 5, 10, 15, 20 dan 25. Capai tak semua? Ya, mencapai. Okey, sebab kita buat tadi negatif 25 hingga 25. Okey, barulah kita start plot. So yang pertama, negatif 4, negatif 6. Negatif 4, negatif 6. So negatif 4, negatif 6. Kat mana ni, Miss? Ini tak ada negatif 6. Okey. Gunakan grade ni. Nampak dah besar kan? Ini paling maksimum teacher boleh pergi. Okey, kat sini. Mana aku pula ni? Biru nak. Tepat. Okey, dekat sini. Nampak ke biru tu? Tak nampak. Teacher guna warna apa? Hijau. Nampak tak? Okey. Dekat sini kalau kamu tengok, dia ada 10 kotak kecil. Okey. Jadi 5 hingga 10. Negatif 5 hingga negatif 10. Kita ada 5. Okey, perbezaan dia adalah 5. Okey. So 5 ini ada 10 kotak kecil. Okey. Jadi saya nak dapatkan 1. Saya akan 10 bahagi 5. Iaitu 2 kotak. Jadi, bila saya nak dapatkan negatif 6, ambil 2 kotak kecil, kat situlah negatif 6. Okay. So, here is actually negative 6. So, pergi. Negative 4, negative 6. So, dia akan ada kat sini. Faham? Jangan salah buat. Ramai pelajar tak erti benda ni. Okay. So, point yang kedua, negative 3, negative 8. Okay, negative 3, negative 8. So, kat sini 6. So, 7, 8. So, kita akan ada 6 kotak kecil. 7, 8. Okay. So, negative 3, negative 8. So, di sini. Okay. Kena tengoklah garisan tu. Alright. Point yang ketiga, negative 2, negative 12. Negative 2, negative 12. Senang sikit lah. 1, 2. Sini. Negative 11 here. Sini negative 12. Okay. And then next, negative 1, negative 24. Negative 1, negative 24. So kat situ. Okay. Kemudian seterusnya. 1, 24. 1. Sini Ini 1. 24 ni atas. Situ. Okay, seterusnya 2, 12. 2, 12. So sini 10, 11, 12. Saya tak boleh nak besarkan lagi lah. Tu yang paling besar. So dia ada kat sini.
Okay, next. 3, 8. 5, 6, 7, 8. Here. And then finally 4, 6. 4, 6. Okay. Selesai. Okay, sekarang cuba kita tengok graf kita. Ada nampak macam garisan lurus tak? Tak kan? Kita tengok dia ada sikit sebelah sana, sikit sebelah sini. Jadi, dekat sini tak boleh guna pembaris. So, freehand, pastikan tak ada Parkinson. Lukis. Jangan teacher akan lukis dulu. Okay, itu pertama. Lepas tu yang kedua. Kena pusing-pusing lah kertas graf kamu nanti . Okay. So begitu. Itulah bentuk graf kita. Okay. Ada soalan tak? Susah ke nak tentukan scale? Boleh tak susah? Kamu kena buat banyak latihan lah. Okay, so dekat soalan ni, teacher nak tekankan adalah macam ni. Macam mana nak baca dia punya grade. Okay. Tidak semua soalan seperti example 2 ni. Di mana point dia betul-betul di atas garisan yang kita dah label. Okay, so example 3, dia boleh keluar daripada grade yang kita label. Kita akan pergi kepada grade-grade kecil ni. Okay, jadi kertas graf yang paling bagus kamu beli adalah macam ni. Saya pasti ada dijual kertas graf yang di mana dia ada lagi satu lagi kotak kecil di dalam tu. Jangan beli yang tu. Tu akan mengelirukan anda. Belikan yang macam ni saja. Di mana ada dalam satu kotak besar ni, dia ada 10 lagi kotak kecil kat dalam. Okay. Tu dia lah. Alright. So itu cara kita graf. Jadi macam mana bila saya lukis graf, saya nak tentukan graf ni sebenarnya kena guna pembaris ke tidak. Okay. Dan macam ni kan graf macam ni. Kenapa kita tak sambung ni? Kenapa kita tak sambung tengah-tengah ni? Kan? Okay. Graf yang kamu akan lukis, dia akan spesifik graf. Dia ada 5 jenis graf. Okay. Tapi sebenarnya ada 4 jenis lah. Cuma jenis yang terakhir tu, dia ada kepelbagaian. Okay. So kita pergi kat sini. Now, kita ada 4 jenis sebenarnya. So, types of graph. So, satu kita ada graf yang kita buat tadi example tu. Di mana dia adalah garisan. Dan ini kita panggil dia sebagai linear graph. Okay. Linear graph nama dia. Okay, jadi dia boleh garisan dia macam ni, menurun. Ataupun dia boleh menaik. Graf dia menaik macam tu. Boleh. Asalkan dia satu garis. Okay, di mana kamu perlu menggunakan pembaris. So, dia panggil sebagai linear graph. Dan function dia sentiasa bentuk dia y equals to x. Di mana x dia mesti power 1. Power 1. Always. Okay, contoh kita tengok example tu. Tengok function dia. Y equals to 2x plus 4. So, x kat dalam ni paling tinggi pun x to the power of 1. Jadi, ini adalah linear graph. Itu cara kita nak identify. Okay. Alright. Graf yang kedua adalah bentuk dia begini. Okay, ini kita panggil dia sebagai quadratic graph. Okay, di mana bentuk graf ni, ada kata nama lain dia, kita panggil dia sebagai parabola.
Okay, parabola. Itu kata nama bentuk dia, maksudnya lengkung dia macam tu. Salah satu lengkung dia boleh juga instead of ni macam ni bentuk senyum masam kan. Dia boleh juga manis, macam tu. Asalkan dia lekuk dia begitu sahaja. So dua-dua ini dikira sebagai quadratic graph ataupun parabola. Macam mana nak kita tahu daripada fungsi ataupun function adalah function dia x dia mesti to the power of 2. Paling maksimum. Okay. So contoh kalau kamu tengok kamu punya textbook, dia ada equals x square minus 2x minus 3. So nilai power x yang paling tinggi adalah to the power of 2. Sini power of 1 tapi kat sini ada to the power of 2. Jadi maksudnya fungsi ini akan menghasilkan graf quadratic graph ataupun parabola. Okey. Yang ketiga adalah bentuk ini. Okey, bukan garisan biru tu yang garisan merah. Garisan biru tu adalah linear. Garisan merah, nampak tu? Dia berayun sikit. Macam tempat duduk kan. Okey. Ini kita panggil sebagai cubic graph. Okay, so cubic graph dia punya fungsi adalah paling maksimum x dia to the power of 3. Okay, so kalau kamu tengok in your textbook, example 7, dia punya fungsi yang diberi is actually y equals to 12 minus x to the power of 3. So tengok kat sini lah. X dia paling besar to the power of 3. Jadi dia akan menghasilkan graf macam ni. Okay, dia boleh bertukar arah juga ni. Okay, maksud dia bertukar arah, dia boleh macam ni. As long as dia berayun begitu, kita panggil dia sebagai cubic graph. Okay, graf yang terakhir adalah yang graf kita buat example 3 tadi. Ini kita panggil sebagai reciprocal graph. Reciprocal. Saya check dulu. Reciprocal. Betul lah ejaannya. Okay, reciprocal graph, equation dia mesti y, x dia berada kat bawah. X dia mesti ada kat bawah. Macam kita lukis tadi, fungsi dia adalah y equals to 24 over x. X dia ada sebagai denominator. X denominator, dia akan menghasilkan graf macam ni. Okay, salah satu cara lain juga dia boleh bentuk dia adalah instead of sebelah situ, dia akan jadi sebelah sini. Okay. Alright, so ni kita panggil reciprocal graph dan dia pun ada kata nama lain seperti quadratic tadi kan. Quadratic kita panggil sebagai parabola. Reciprocal graph kita panggil sebagai hyperbola. Okay, reciprocal hyperbola, quadratic, parabola. Cubic, tak ada. Itu memang cubic saja. Okay, so itu 4 graf. Okay, graf yang kelima adalah, tak ada. Graf yang kelima, saya nak tunjuk adalah ini adalah hyperbola. Graf yang kelima, dia boleh jadi instead of kat bawah ini dia tak ada, dia akan berada kat atas ni. Faham? So dia akan jadi dua begitu. Ataupun atau kita guna atau dia duduk kat bawah sini tapi dia begitu. So dia seiring. So ini adalah still kita panggil sebagai reciprocal graph
Sebab tu saya kata kita sebenarnya ada 4 jenis. Cuma graf ini sebenarnya adalah reciprocal graph. Cuma bentuk dia berbeza sikit. Dan fungsi dia adalah di mana y equals to x tu adalah negatif 2. Okey? Negatif 2. Faham Dia adalah power negatif 2. Bentuk graf ni macam ni. So setakat ni exam, teacher tak nampak lagi orang tanya soalan graf ni. Tapi dalam textbook kamu ada. Okay, jadi graf ini kata nama lain dia sama juga macam reciprocal graph. Kata nama lain dia adalah hyperbola. Okay, jadi 4 Ini adalah linear graph, quadratic graph, okay, cubic graph, reciprocal graph. Okay, dia mesti bersilang bersilang ni 2 ataupun ni 2. Okay, so senang nak ingat graf, macam mana selalu budak belajar, dia confuse dengan kuadratik dengan kubik. So nak elakkan kekeliruan, kubik ni sebab dia adalah kuasa 3. 3 is cube, right? To the power of 3 kita panggil dia cube. X cube. Nama pun cubic graph. Okay. Tapi kuadratik tak adalah kita panggil dia squaric graph tak ada. Kita panggil dia sebagai kuadratik. Kenapa? Perkataannya datang daripada quad kat sini. Quad maksudnya 2. Okay, boleh So itu dia types of graph. Jadi kalau dalam soalan kamu tak dapat, bila kamu lukis tak ada pun salah satu bentuk graf ni, maksudnya kamu lukis tu memang salah. Kamu punya table of values mungkin kira dah salah. Jadi kena check balik. Jadi kalaulah contoh kamu lukis, tiba-tiba ada satu point ni dia kat bawah. Tapi point lain nampak macam bentuk kuadratik. Satu point je nampak berbeza. Kenapa dia ada kat bawah? Jadi mungkin point tersebut kamu kira salah dekat table of values. Okay, jadi itu caranya untuk tahu. Bila kamu lukis graf, you will know apa point yang kamu salah. Okay, ada soalan tak? Okay, no So that is, tak ada Yusof. Alright, so that is the end of class. Itu sahaja kita akan cover. So kita recap balik, kita belajar tadi adalah table of values. Ada penggunaan calculator. Okay, don't forget. And then kita construct graph. So sentiasa akan bermula dengan table of values. Daripada sini kita belajar macam mana nak buat scale berdasarkan ayat. Okay. And then kita lukis graf, kita pergi tengok kepada jenis-jenis graf, types of graph. Ada 4. Alright, so that's it lah for today.